Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini terbaru, wanita dakwa adun Gombak Setia rancang insiden rogol. Berita sepenuhnya. Seorang wanita yang mendakwa di rogol kenalan kepada adun Gombak Setia, Hilman Idham, kini mendakwa ahli politik dari Bersatu itu merancang insiden yang berlaku pada 5 Desember lalu. Tuduhan terbaru itu direkodkan dalam satu laporan polis bertarik 8 Mei. Laporan itu dibuat beberapa jam selepas laporan awal pada 5 Desember itu tersebar di media sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur Azmi Kasim pada ketika itu mengesahkan kes berkenan disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana kesalahan rogol. Pada masa itu Azmi berkata, mangsa telah menarik balik laporan awalnya pada 8 Desember tetapi sekitar Januari membuat permohonan kepada polis agar meneruskan siasatan mereka. Peguam mangsa Asyik Ali mengesahkan bahawa mangsa membuat laporan keduanya yang turut tersebar di Facebook. Laporan kedua itu asli. Kami tak pasti bagaimana kedua-dua laporan itu dibocorkan, kata Asyik kepada Malaysia Kini. Laporan itu meminta polis mempercepat siasatan ke atas Hilman dan kenalan-kenalannya, termasuk seorang lagi lelaki yang dipercayai pemimpin bahagian parti komponen Perikatan Nasional PN. Berdasarkan laporan pertamanya, mangsa mendakwa Hilman menjemputnya ke sebuah hotel di Kuala Lumpur untuk meraihkan ulang tahun kelahirannya pada hari Jumaat 4 Desember bersama salah seorang kenalan Hilman dan dua rakan wanita lain. Kata mangsa, ketua bahagian parti PN itu menyertai mereka ketika mereka di bilik karaoke selepas makan malam di mana mereka kemudiannya mabuk. Dalam laporan keduanya, mangsa berkata dia dimaklumkan oleh salah seorang rakan perempuan yang turut hadir pada malam kejadian bahawa makan malam dan sesi karaoke itu dikatakan merupakan satu setup perancangan oleh Hilman. Mangsa berkata dia kemudiannya menulis kepada polis pada 12 Januari meminta kes itu dibuka semula. Dia turut mendakwa laporan pertamanya ditarik semula kerana individu-individu yang dinamakan di dalam laporan itu mengugut dan memberikan tekanan kepadanya. Ekoran itu mangsa berkata dia merakam kenyataan dengan pihak polis kali ini dengan mendakwa Hilman turut terlibat dalam insiden berkenan. Bagaimanapun dalam laporan awalnya, mangsa percaya Hilman tidak bertanggung jawab atas serangan seksual itu. Namun tidak pasti yang mana antara dua rakan Hilman itu yang melakukannya. Katanya ingatan terakhirnya sebelum tidak sedarkan diri dalam keadaan mabuk ialah wajah seseorang di atas tubuhnya sebelum tidak sedarkan diri kerana mabuk. Hilman tidak memberikan maklum balas terhadap permintaan Malaysia Kini untuk memberikan komen. Sementara itu, Asyik mengesahkan bahawa anak guamnya telah mengenal pasti dirinya sebagai wanita yang dilihat bersama seorang lelaki yang didakwa ialah Hilman. Kepada pihak polis seperti yang dapat dilihat dalam satu rakaman CCTV yang tersebar baru-baru ini. Rakaman CCTV yang agak kabur itu diambil daripada luar sebuah bilik hotel di Sri Hartamas di mana kejadian rogol itu dikatakan berlaku. Polis tak cakap apa-apa berkenaan video itu, tapi mereka kenalah siasat. Memandangkan anak guam saya minta satu siasatan ke atas pendedahan video berkenaan, katanya. Minggu lalu, Hilman yang juga setiausaha politik kepada Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Azmin Ali, menafikan sepucuk surat yang dikaitkan dengan insiden itu sebagai palsu. Dalam surat berkenan, dia dikatakan meminta maaf kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung perkara itu. Dia bagaimanapun tidak mengulas berkenan video berkenan. Asyik juga berkata, pihak polis tidak memaklumkan apa-apa maklumat berkenaan kondom yang ditemukan anak guamnya dalam bakul sampah di bilik hotel berkenan. Semalam, Desta melaporkan bahawa polis sedang menyiasat kes itu daripada sudut baru dan dijangka memanggil semua saksi dan suspek. Siasatan awal menyaksikan penahanan dua suspek yang dinamakan mangsa dalam laporan pertamanya, tetapi mereka kemudian dilepaskan. Berita dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.